Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Bersyukur Bapa, di minggu pertama kami boleh beribadah bersama-sama di tahun yang baru ini. 天父，我们感谢你，在新的一年头一个礼拜，我们可以一起敬拜。 Kami bersyukur karena kami terus percaya bahwa Tuhan akan memimpin kami. 我们相信你要不断的引领我们的生活道路。 Kami juga bersyukur karena kami diberi kerinduan oleh Tuhan untuk beribadah. 感谢你给我们有个渴慕的心，要敬拜你。 Dan dialah kerinduan yang demikian selalu Tuhan pelihara dalam hidup kami. 求你保守我们一生有怎么样渴慕的心。 Karena kami sadar kami terus harus bergantung kepada Tuhan. 我们醒悟到，我们必须要仰赖你。 Dan firman-Mu lah yang akan menerangi hati pikiran 唯 kami. 有你的话要光照我们的心思意念， Membuka wawasan kami. 开启我们的思维， Bagaimana kami boleh menjalani hidup yang berkenan kepada 让我 Tuhan. 们度过一个讨你喜悦的生活。 Terima kasih Bapa. 天父，我们感谢你， Sertai kedua hamba-Mu. 求你与你两位仆人同在， Sertai juga Bapa seluruh jemaat-Mu. 也求你与每一位信徒同 Supaya 在， kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. 让我们可以明白你的真理。 Dalam nama Tuhan Yesus kami 奉 berdoa. 靠耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Kita akan membaca bersama-sama kitab Yosua pasal yang pertama. 我们要读约书亚记第1章。 Dalam bahasa Mandarin akan dibacakan lebih dahulu ayat 1 sampai yang kelima. 我们用中文先读第1节到第5节， Lalu bahasa Indonesia ayat 6 sampai 9. 以后用印尼文读第6节到第9节。约书亚记第1章，耶和华的仆人摩西死了以后，耶和华效与摩西的帮手嫩的儿子约书亚说：“我的仆人摩西死了，现在你要起来。” 和众百姓过着约旦河，往我所要赐给以色列人的地去。凡你们脚掌所踏之地，我都照着我所允许摩西的话赐给你们了。从旷野和着利巴嫩，直到幼发拉底大河赫人的全地，又到大海日落之处。 都要做你们的警戒。你平顺的日子，必无一人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。我必不撇下你，也不丢去你。 Ayat 6 sampai 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. 我们已经读了并默想、遵行神的话的人有福了。 Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah kuatkan dan teguhkanlah 各位 hatimu. 亲爱的弟兄姐妹，今天早上的讲题是你要刚强壮胆。 Tolong dibantu ya.
Saudara, kita sadar bahwa Yosua adalah orang yang setia mengikut Musa. 我们知道约书亚是忠心跟随摩西的人， Bahkan dari masa mudanya dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. 在旷野40年的道路中， Ya. Tetapi saudara, ada satu peristiwa Yosua itu kelewatan. 那么有一样事情他逃过了， Yaitu terjadi di Bilangan pasal 11. 那就在民数记的11章， Karena dia hanya melihat hal secara lahiriah. 因为他只看见这个文字上， Pada waktu itu ada 2 orang yang terlambat untuk berkumpul bersama ke kemah pertemuan dengan Musa. 因为当时呢有2个人他没有跟摩西在会幕里会见， Di mana pada waktu itu Tuhan mau memberikan mengurapi mereka, ya, tua-tua yang dikhususkan untuk membantu Musa. 当时呢上帝要膏抹2个长老去帮助摩西， Nah, 2 orang ini terlambat 那么这2个人他迟到了， dan tidak datang ke kemah 他 pertemuan. 没有来到会幕。 Sementara Yosua melihat bahwa orang-orang itu diurapi oleh Roh Kudus. 那约书亚看见这些人有圣灵的膏抹， Ternyata walaupun mereka tidak datang ke kemah pertemuan, 2 orang ini tetap diurapi oleh Roh Kudus. 虽然这2个人没有来到会幕当中，仍然被圣灵所膏抹。 Saudara, Yosua melaporkannya kepada Musa. 以后呢，约书亚向摩西报告， Cegahlah mereka. 你要阻止他们。 Lalu Musa mengatakan, apakah engkau giat membela aku? 那么摩西就责备他：你是不是要维护我呢？ Biarlah Tuhan yang melakukannya. 让上帝自己动手吧。 Jadi saudara, Yosua setia memang. 约书亚本来是一个忠心的 Tetapi 人， pada waktu itu dia setia kepada manusia. 但是当时呢，他是向人忠心， Dia tidak setia kepada Tuhan yang bekerja dan 他 berkarya. 没有向上帝忠心。 Saudara-saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Yosua memang penuh pengalaman 约书亚他很有经验， dan menyaksikan banyak peristiwa penyertaan Tuhan kepada Musa dan bangsa 他 Israel. 见证了许多上帝对摩西和以色列百姓的同在和作为。 Saudara, Yosua mengikuti dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. 约书亚40年，他跟随这个旷野的路程。 Yosua menyaksikan bagaimana tiang awan, tiang api memimpin Israel. 他见证了这个上帝用云柱、火柱来带领以色列人。 Yosua melihat bagaimana perbuatan mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan. 约书亚也看见了上帝亲手所做的神迹。 Saudara, karena itulah Yosua ditunjuk menggantikan Musa memimpin Israel. 所以呢，上帝就指定约书亚要替代摩西， Supaya dia boleh memimpin Israel memasuki tanah Kanaan. 让他可以带领以色列人进入迦南地。 Dan yang unik saudara, dia diberikan nasihat 那么，上帝特别对他有个劝导， untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya. 让上帝坚固刚强他的心智。 Saudara, pengalaman hampir 40 tahun. 他有了40年的经验， Tapi tetap dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. 上帝仍然说你要坚固刚强你的心。 Saudara, saya percaya ayat ini juga diperlukan untuk kita semua. 我相信这一段经文对我们也是非常重要。 Memasuki tahun 2025. 当我们进入2025年， Mungkin kita katakan saya sudah punya banyak pengalaman. 可能你会说我有很多的经验， Oh, saya sudah ikut Tuhan selama ini. 我已经这么长期跟随上帝， saya sudah melayani Tuhan. 我已经服侍上帝， Bagaimana penyertaan Tuhan saya alami. 我已经经历了上帝的同在。 Saudara, Yosua mengalami itu semua. 约书亚都经历了这一切，
Tapi mungkin ada perbedaan antara Yosua dengan kita. 但是呢，约书亚跟我们有不同的地方。 Kita mengalami banyak mujizat nggak? 我们有没有经历神迹呢？ Saudara dan saya mengalami banyak mujizat nggak? 你有没有经历神迹呢？ Yosua mengalami, saudara, kasutnya tidak rusak 约书亚 selama 40 tahun. 经历了40年来以色列人的鞋子没有坏。 Saudara pernah sepatu saudara nggak pernah rusak? 你的鞋子穿多少久呢？ Yosua mengalami sendiri bajunya tidak pernah rusak. 约书亚也经历了他们所穿的衣服40年没有坏。 Saudara pernah? 你经历过吗？ Malahan saudara kalau bisa setahun ganti berapa kali saudara bajunya? 我想你们的衣服每年要换几次吧？ Ya, apalagi kalau untuk apa? Penampilan modis. 尤其是你们要向人炫耀 pakai pakaian yang lama 40 tahun ini kuno. 你穿了衣服穿了40年才老旧了 Kita katakan, aduh sudah lebih baik buang saja, beli yang baru. 丢掉吧，我们买新的 Bahkan suruh beli yang mahal supaya kelihatan saya lebih elit. 我要买昂贵的衣服，觉得很高贵 Beda jauh saudara. 有很大的差别。 Sedangkan Yosua sudah jubahnya, pakaiannya tidak menjadi rusak dimakan oleh ngengat. 约书亚当时的40年衣服鞋子都没有坏。 Tuhan tetap katakan kepada Yosua, 上帝仍然要对约书亚说 kuatkan dan teguhkan hatimu. 你要刚强你的心智。 Saudara, inilah tema kita pada hari 这 ini. 是我们今天的主题， Tema kita di awal tahun 这 2024. 是我们进入2025年的一个主题。 Mari kita mempelajari bersama-sama apa maksud dari kata-kata ini. 让我们一起来学习这一句话的含义是什么。 Saudara, dari nats yang kita sudah baca 刚才我们 bersama, 所读的经文， kita harus memahami beberapa hal 我们要明白几样事情， supaya Yosua percaya janji penyertaan Tuhan. 让约书亚坚定上帝的应许同在。 Tuhan katakan, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. 我从前怎样与摩西同在，同样我要与你同在。 Saudara, walaupun sudah melihat begitu banyak mujizat, 虽然已经见证许多的神迹， mengalami juga semua mujizat 他 itu, 自己也经历过所有的神迹。 Tuhan tetap katakan kepada Yosua, 上帝仍然对约书亚说 seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai kamu.：“ 我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。” Saudara, Tuhan kita adalah Allah Immanuel, 我们的上帝是以马内利的上帝， Allah yang menyertai kita, 是与我们同在的上帝， termasuk Tuhan Yesus Kristus. 包括主耶稣基督。 Pada waktu kedatangannya, kelahirannya, dikatakan dia akan disebut Immanuel. 当他降生的时候，人要称他的名为以马内利。 Karena itulah melalui Yesus Kristus ketika membangun gerejanya, 接着耶稣基督建立教会的时候， kepada murid-muridnya, 对他的门徒们， Yesus katakan, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. 主耶稣说：“我要与你同在，直到世界的末了。” Supaya gereja terus memberitakan Injil. 让教会继续不断地传福音， Supaya anak-anak Tuhan terus menjadi kesaksian 让 bagi 上帝 banyak 的 orang. 儿女们成为众人的见证， Supaya mengetahui Tuhan menyertai kita. 让他们知道上帝与我们同在。 Saudara, Yosua telah menyaksikan dan ikut mengalami penyertaan Tuhan. 约书亚已经经历过上帝的同在， Begitu pula nanti Tuhan akan menyertai dia dalam memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan. 上帝仍然要与他同在，带领以色列人进迦南地， Seperti pada waktu Musa memimpin Israel 40 tahun di padang 就好 gurun. 像过去摩西怎样带领以色列人40年旷野的路程， Tuhan akan menyertai. 上帝要与他们同在。 Tapi saudara, ada pelajaran yang penting dari Yosua ini. 那里面有一个很重要的教训。 Ingat saudara, pengalaman tidak boleh menjadi dasar iman akan penyertaan 你 Tuhan. 们要记得，你们的经验不能成为上帝同在的根基。
Saudara, saya tegaskan lagi. 我再一次强调， Pengalaman Yosua tidak boleh menjadi dasar iman akan penyertaan 约 Tuhan. 书亚的经历不能成为上帝同在的根基。 Kalau saya mendengar banyak sekali khotbah-khotbah di YouTube khususnya. 我看在媒体上听到很多的讲道， Biasanya khotbah-khotbah kontemporer. 那就是现代的讲道。 Saudara, mungkin kita banyak yang senang dengar itu. 那我们很多人喜欢听， Khotbah-khotbah yang memberi penghiburan. 给我们很多的这个安慰， Yang mungkin banyak kesaksian. 有很多的见证。 Oh saudara, bukan berarti nggak boleh kesaksian. 不是说不可以做见证， Tetapi saudara, kalau kesaksian itu bohong, itu saudara dan saya berbahaya sekali. 若是那个见证是虚假的，对我们是很危险的。 Kalau kesaksian itu benar, itu bagus 若 untuk 是 kita. 见证是好的，对我们也有好 Tapi 处。 bagaimana saudara tahu kesaksian itu benar atau salah? 那你怎么知道那个见证是真的是假的？ Kalau orang itu saudara fasih lidah berbicara, 若是那个人有口才， saudara terkesima sekali. 那你被吸引住， Sehingga saudara-saudara mempercayai. 以至于你会很容易相信， Akhirnya mempercayai yang salah. 以后你所相信的是假的，是错误的。 Dan bahkan kesaksian itu yang menjadi pengalaman. 那么那个见证成为你的经历、见证、经验。 Lebih salah lagi, kesaksian itu menjadi dasar iman kita. 更加的错误，若是你把这些见证成为你信心的根基。 Karena itulah mengapa Tuhan menasehati Yosua. 那为什么上帝要这样提醒约书亚呢？ Kuatkan dan teguhkan 你 hatimu. 要刚强壮胆。 Saudara, ini dikatakan di dalam Nats ini pasal 1 itu sebanyak 3 kali oleh Tuhan. 在这一段经文里面，上帝3次去强调这一句话。 Tadi dibacakan dalam bahasa Indonesia dari ayat 6 sampai 9. Itu 3 kali Tuhan mengatakan kepada Yosua. 从第6节到第9节，3次上帝强调这一句话。 Saudara, berarti Tuhan tahu keadaan hati Yosua. 那上帝清楚约书亚的心态， Walaupun penuh pengalaman 40 tahun. 虽然他有40年的经验， Tuhan tetap katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. 上帝仍然说你要刚强壮胆。 Saudara, bahkan kalau melihat di ayat-ayat sebelumnya, 若是我们看前面的经文， misalnya di ulangan pasal yang ketiga 在这个申命记的第3章， dan ulangan pasal 31, 申命记第31章， saudara, kedua bagian Nats ini juga mengatakan, Tuhan mengatakan kepada Yosua untuk kuatkan dan teguhkan hatimu. 上帝也对约书亚说：“你要刚强壮胆。 Saudara, berarti apa? ”什么意思呢？ Tuhan tahu semua keberadaan Yosua, 上帝清楚知道约书亚的情形， termasuk imannya di dalam hatinya. 也包括他的信心。 Saudara, Tuhan tahu 上帝知道， karena Tuhan Maha Tahu. 因为他是无所不知的上帝。 Saudara, kita tidak boleh mengatakan diri kita kuat. 我们不能说我们自己是有能力的 Saya kuat, 啊，我有能力 saya sudah punya pengalaman. 啊，我有经验， Saya sudah punya pengalaman 40 tahun. 我有40年的经 Saya 验， sudah melihat semua perbuatan mujizat 啊 Tuhan. 我看见了上帝的神迹， Saya sudah melihat semua yang telah Tuhan 我 kerjakan. 已经看到上帝所有的作为。 Tapi Tuhan tetap katakan, kuatkan dan teguhkan 但 hati. 上帝仍然说你要刚强壮胆。 Saudara, pepatah mengatakan pengalaman adalah guru terbaik. 啊，人家说这个经验是最好的老师， Ya, pengalaman adalah guru terbaik. 经验是最好的老师。 Betul kan? 对， Ya. Saudara, tapi ketika saudara dan saya lewat pengalaman, 但你我经历这些经验， apakah betul-betul belajar? 是否真正的学习？ Arti dari apa yang kita alami berkaitan dengan penyertaan Tuhan. 从我们所经历的一切跟上帝的同在有什么关系呢？ Saudara, sekali lagi,
再一次， Pengalaman tidak boleh menjadi dasar kepercayaan kita. 经验不可以成为我们信心的基础。 Iman kepercayaan kita itu kepada Tuhan, 我们的信心是正对上帝的， bukan pada pengalaman. 不是在乎经验。 Saudara, saya tidak akan jemu-jemu mengatakan ini 我 kepada 也不 setiap orang 断 Kristen. 每一个基督徒的节目强调， Pengalaman boleh menjadi pelajaran, 经验可以成为我们的教训， tapi pelajarannya pelajaran yang benar, 那叫正确的教训， yaitu membangun kerohanian kita, 要建立我们的灵性， membangun iman kita bertumbuh, 建立我们的信心要成长， dan bukan menjadi dasar iman, 但不是成为我们信心的基础。 tapi Tuhan yang menjadi dasar iman kita. 上帝是我们信心的基础。 Saudara ingat Musa pernah 2 kali melakukan mujizat memukul batu karang keluar air. 摩西曾经2次击打磐石出水。 Pengalaman yang pertama itu oke, 第一次的经验是正确的， karena Tuhan perintahkan pukul batu karang itu. 因为上帝命令他你要击打那个磐石。 Tongkat yang kau ada di tanganmu yang pernah kau pukulkan ke atas laut merah, pukulkan ke atas batu karang. 你要用你手的这个杖，曾经是红海分开，现在要击打磐石。 Karena orang Israel waktu itu kehausan, kekurangan air. 当时以色列人他们口渴，没有水喝， Ngomel-ngomel sama Musa. 他们向摩西发怨言。 Musa bofat menghadapi jutaan orang Israel. 当时的摩西面对这么众多的百姓，没有办法。 Akhirnya Musa berseru kepada 以 Tuhan. 后摩西向上帝呼求， Tuhan katakan pukul gunung batu itu. 上帝就命令他要击打那个磐石， Keluar air berlimpah-limpah. 那么磐石就出水供应他们水喝。 Itu terjadi di Gunung Horeb. 那是在何烈山。 Ya. Lalu pengalaman yang kedua 那第二次的经历， sama, 同样的， kekurangan air, 他们也缺乏水， kehausan. 他们口渴， Mereka mengomel-ngomel. 他们向摩西发怨言。 Apalagi juga harus memberi air kepada kambing domba. 他们也需要对他们的牲畜就供应水喝。 Musa lapor sama Tuhan. 那么摩西就向上帝汇报， Apa yang Tuhan perintahkan? 上帝怎么说呢？ Katakan kepada gunung batu itu. 你对这个磐石说话， Maka dari gunung batu itu akan keluar air. 你要吩咐这个磐石出水。 Tapi Musa tidak belajar dari pengalaman. 但摩西没有因着他的经验学习 Musa 教 tidak 训， ingat perintah Tuhan. 他没有记得想到上帝的命令， Musa mendasarkannya pada pengalaman pertama. 他就借助过去的经验。 Kalau yang pertama pukul sekali. 那么，若是第一次是一次击打这个磐石， Pengalaman yang kedua berarti pukul 2 kali. 那他认为第二次经验，那么就击打2次。 Padahal Tuhan tidak memerintahkan pukul 2 kali. 上帝没有吩咐他击打2次， Tuhan perintahkannya katakan kepada gunung batu itu. 上帝只说你要吩咐这个磐石出水， Keluar air. 吩咐磐石出水。 Sebetulnya saya sudah khotbahkan itu di tahun lalu. 去年我传讲这个信息， Saudara lihat kembali di YouTube-nya. 你可以从这个媒体上再回看一下。 Saudara, Musa lupa. 摩西忘记了， Dia mendasarkan kepada pengalaman pertama. 他就凭着他第一次的经验， Dia tidak memperhatikan perintah Tuhan. 他没有注意到上帝的命令， Akhirnya pukul 2 kali. 他击打2次， Tuhan marah kepada Musa. 上帝就向他发怒。 Engkau tidak menghormati kekudusan namaku. 你没有尊重我圣洁的名字， Engkau tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. 所以你不可以进到应许之地。 Saudara, saya sudah khotbahkan kepada saudara. 我曾经讲过这篇信息， Bukannya Musa berjasa.
摩西不是有供给 Dia 的， pasti punya kerinduan untuk masuk ke tanah Kanaan. 他有渴慕的心进到迦南 Dia 地。 sudah hampir 40 tahun memimpin. 他已经40年带领以色列人， Bukankah Musa begitu setia kepada 他 Tuhan? 对上帝这样的重心， Tetap Tuhan katakan tidak boleh masuk. 但上帝仍然说你不可以进迦南地。 Saudara, semua pertimbangan manusiawi, dia sudah begitu setia, dia sudah begitu taat kepada Tuhan. 他已经这样忠心，他已经顺从上帝的带领， Dia juga punya kerinduan yang besar 他 masuk 也 ke 有这 tanah 样渴慕 perjanjian. 的心要进迦南地。 Kalau pertimbangan kita manusiawi kan 对 kasihan 对我 dong. 们来说，他是应该可以进去吧？ Tuhan tidak, 但上帝不是这样， tidak bisa masuk. 上帝说不行，你 Sampai 进去。 Musa pernah berdoa, 那么摩西也曾经向上帝祷告 coba mau diskusi. 他想跟上帝商量一下。 Tuhan sudah tahu hatinya Musa. 那上帝知道摩西的心， Stop, jangan ngomong lagi. 上帝说不要再提这一件事， Stop, jangan ngomong lagi. 不要再提这一件事。 Sekali lagi, saudara. 各位亲爱的弟兄姐妹， Pengalaman tidak boleh menjadi iman, dasar iman. 经验不可以成为我们信心的基础。 Kalau saudara dan saya mendasarkan pada pengalaman, 可是你我把经验当作信心的基础， berarti kita tidak lagi bergantung pada Tuhan, 你说明我们不再依靠上帝， tapi kita bergantung kepada 我 pengalaman. 们呢是依靠我们的经验。 Saudara tahu pelajaran ini? 你知道这个教训， Inilah firman Tuhan. 这是神的话。 Saudara boleh mendengarkan 你 kesaksian-kesaksian. 可以听很多的见证， Banyak orang Kristen maunya dengarnya kesaksian. 很多基督徒喜欢听见 Iman 证。 saudara masuk angin. 那你的这个信心伤风了， Iman saudara tidak kuat. 你的信心就不坚定了。 Karena kalau mendasarkan pada pengalaman, 因为你若是以经验成为你的基础， ternyata apa yang dialami itu tidak terjadi. 若是他们所经历的不成就， Saudara ngomel-ngomel. 那你就会发Kecewa 怨言，你们会失望。 Kok Tuhan nggak tolong saya ya? 若上帝没有帮助我 Kok yang itu ditolong ya? 为什么上帝帮助别人呢？ Dia kok beriman? Saya padahal sudah beriman. 他有信心，我也有信心， Kok Tuhan nggak tolong saya? 为什么上帝不帮助我？ Tuhan pilih kasih ya. 是不是上帝偏爱了？ Kalau Tuhan ngomong sama saudara, 可是上帝对你说话， kamu nggak lebih beriman. 你没有信心 Wah, lebih down lagi, saudara. 我们可能会再 Betul 堕 kan? 落了， Saudara kan lebih down. 我们会更加的下沉。 Karena itulah, saudara, dasarnya bukan pengalaman. 所以告诉你们，这个不是这个基础，你的经验不是信心的基础， Dasarnya adalah bergantung pada Tuhan. 我们的基础是依靠上帝。 Itu saya katakan, saudara. Tuhan tahu semua keberadaan Yosua. 上帝知道约书亚的情形， Tuhan tahu juga keberadaan imannya Yosua. 上帝知道约书亚信心的状况。 Saudara, ada seorang bernama Charles Lightoller. 有一个人名叫 Charles Lightoller， Lightoller ini, atau saya panggil Charles saja ya, lebih enak. Ya. Charles ini adalah seorang pria yang tinggi dan tampan. 那么 Charles 是一个高大、很漂亮、很英俊的男子。 Kulitnya berwarna tembaga. 那么他的皮肤是铜色的， Dia memiliki suara yang berat dan indah sekali. 他有很沉重、很美妙的这个声音。 Ibunya meninggal pada saat ia bayi. 当他婴孩的时候，母亲已经离开世界， Dan ayahnya meninggalkan dia. 那么父亲也抛去了他。 Memang tidak diketahui meninggalkan dia usia berapa. 那我们也不知道他是几岁被抛去， Tapi yang jelas pada waktu usia 13 tahun dia akhirnya pergi meninggalkan rumahnya dan bergabung bersama dengan para pelaut. 那么他13岁的时候，他离家出走，跟随这个海员水手们。
Nah, pada tahun 1912, 1912年的时候， ia merupakan pelaut yang sangat dihormati di White Star Line. 那么他在他的船公司里面是非常被尊重的一名海员， Perusahaan pelayaran. 这是一个海运公司。 Dan dia ditugaskan untuk pelayaran perdana kapal pesiar terbesar pada waktu itu. 当时有个最大的这个游船，那么他要带领这一艘船 Yang kita semua kenal namanya Titanic. 啊，我们知道这一艘船叫泰坦尼铁达尼。 Ya. Saudara, ia baru saja mulai terlelap tanggal 14 April 1912. 1912年4月份的时候，他开始 Terlelap di tempat tidurnya 哦 pasti.，他在他的船上沉睡了， Tempat tidurnya di kapal Titanic. 就是在那个铁达尼船上了。 Tapi 14 April itu sudah dia merasakan suatu goncangan dan benturan yang luar biasa. 那么4月14号的那一天，他感觉到很大的整栋重创， Dia melompat dari tempat 他 tidurnya. 从床上跳起来， Ya, segera dia mendengar Titanic telah menabrak gunung es. 那么他发现这个铁达尼船在冲上了这个冰礁， Kengerian begitu luar biasa di Tangsi, dalam kapal itu. 那个船上非常的惨景。 Saudara, bagaimana Charles tiba-tiba sudah berdiri di atap kabin perwira. 那么这个 Charles 已经站在这个领导的这个床位上， Air menyapu kakinya. 那么水已经烧到他的脚。 Nah, saudara, dan ia membantu siapa saja untuk bisa masuk ke dalam skoci. 那么他帮助很多人，尽量帮助人进到这个救生艇， Sebagai petugas pelayaran tentu dia harus mengutamakan penumpang. 因为他是船上的这个公务人，是吧？ Ya, skoci diturunkan. 他把这个所有的这个救生艇拿下来， Lalu dia membantu banyak orang untuk bisa naik ke 帮助 skoci. 所有的人就进到这个救生艇里。 Tapi sudah aku yang kasih oleh Tuhan karena air terus menerus menyapu setiap bagian yang ada. 但是这个水呢，已经进到船上的各部分。 Dan ketika tidak ada lagi orang yang bisa diangkutnya, 那么最后没有人可以再被带到救生艇里， mau tidak mau dia juga merasakan kapal itu mulai tenggelam. 那么他也感觉到这个船要沉下去了。 Dia memaksakan dirinya terjun ke dalam lautan Atlantik 那 Utara. 么他就跳进这个大西洋。 Dia dari tubuhnya yang cukup kuat, 他强壮的身体， membantu orang-orang untuk naik ke skoci. 那帮助很多人进到这个救生艇。 Ya tentu saudara, badannya sangat hangat, 他的身体也还是很温暖的 tentu dengan keringat juga. 他也出了很多的汗。 Tetapi ketika dia masuk terjun ke lautan Atlantik 当他 Utara 进到这个北大西洋， yang suhunya 28 derajat Fahrenheit 那是 atau minus 2 derajat Celcius, 那是零下2度摄氏， dia terkejut sekali. 他吓了一跳。 Ya. Dari badan yang hangat tiba-tiba masuk ke air yang dingin seperti es minus 2 derajat 他 Celcius. 进到这个好像冰冷的这个水里面， Dia kaget 他 sekali. 吓了一跳。 Tapi bagaimanapun dia harus menyesuaikan diri, dia berjuang untuk berenang. 他不断的努力去游水， Tidak tahu berenang harus kemana. 他也不知道要游到什么地方 Dia 去。 tentu melihat sekitarnya. 他在观看的是周围的环境， Namun tiba-tiba saudara, tubuhnya tersedot oleh satu ventilasi, ya, kipas angin gitu ya, jeruji dari kapal tersebut. 以后呢，他被这个船上的一个发动机被吸进， Terjepit di situ. 那么他就被撞在那边，架在那边， Dekat dengan katel uap yang ke-6 dari kapal Titanic. 那么很靠近这个铁达尼第6号的这个船这个 Dia tidak bisa untuk melepaskan diri. 他不能释放自己，
kejepit di ventilasi sudah suatu hal yang sangat sulit sekali. 那么它被架在这个抽风机里面，非常的困难。 Karena kapal itu perlahan-lahan tenggelam. 因为这个船慢慢的沉下去。 Nah, sekali lagi saudara, apakah sebuah keberuntungan? 这是一个幸运吗？ Kita tidak katakan itu 我们没 keberuntungan. 有说这个是很幸运。 Saudara, ketika dia turun terus ke tengah laut, 当这个船慢慢沉到这个海底， karena itu dekat dengan katel uap. 因为它靠近这个船上的这个发动机， Tentu mesin kapal masih terus bekerja. 那么这个船的发动机还是不断的转动。 Katel uap yang bertemu dengan air yang begitu dingin, 那么这个发动机碰到这个冷水， tiba-tiba meledak. 突然间爆炸了。 Nah, saudara, sebelum meledak itu 那么爆炸之前， terlintas dengan jelas Mazmur 91 ayat 11 dalam pikiran dari Charles. 那么查勒的思想里就转到诗篇第91篇 Ayat 11. 第11节。 Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. 上帝的使者要在你的路径上保护你。 Saudara, setelah terlintas ayat ini, 当他想到这一句圣经， katel uap itu saudara yang sudah tercampur dengan air yang begitu dingin, 那么这个发动机进到这个冷水 meledak 就爆炸了， dan itu meluncurkan Charles naik ke atas 就把这个查勒冲上天去 seperti peluru kendali. 就好像一个子弹这样被冲飞上天。 Setelah dia keluar, 当他出来了以后， berusaha berjuang untuk menggapai apapun yang dia bisa 他就 gapai. 想尽办法怎么抓到任何什么东西， Lalu dia mendapatkan tali 他就 dari skoci. 那么他就抓到这个救生艇的绳子。 Tidak tahu berapa banyak skoci yang terlempar juga oleh karena ledakan dari katel 不知道 uap. 有多少的那个救生艇被炸出， Tidak tahu juga berapa orang yang terpental dan tenggelam. 也不知道有多少的人从这个救生艇里被炸出来。 Saudara, akhirnya dia bisa meraih seutas tali yang terkait di sisi skoci tersebut. 那么他就抓到一个绳子 Dan 连上这个救生艇， skoci tersebut juga terbalik. 那么这个救生艇已经翻倒了， Akhirnya dia sudah meraih, 他 dia 就 sampai ke skoci 那 tersebut. 么使他可以搭到这个救生艇里。 Akhirnya berjuang bersama-sama dengan yang lain untuk membalikkan skoci tersebut. 那么他跟其他的中人一样，把这个救生艇再反过来， Dan menolong beberapa orang yang ada di sekitar skoci 也 tersebut 可以帮助在周边的一些人， untuk naik kembali ke skoci. 他们又再踏进这个救生艇。 Akhirnya dia melihat juga bersama dengan teman-temannya yang diselamatkan di skoci tersebut. 那么他也看到同样蒙救的这个朋友们。 Bagaimana kapal Titanic akhirnya perlahan-lahan tenggelam. 那么这个铁达尼这个船慢慢的沉下去， Sampai kapal itu suatu kali menjadi tegak lurus betul-betul. 真的可以，它停了， Ya. 这就是Kemudian perlahan-lahan masuk tenggelam. 就慢慢的沉到海里面， Riak-riaknya menjadi semakin kecil, habis. 慢慢就看不到了。 Akhirnya Charles bersama dengan orang-orang sekitar 30 orang di skoci itu mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. 当时查勒斯跟大概有30几位的人一同念主祷告文。 Pengkhotbah terkenal dari Inggris Charles Spurgeon 那英国很出名的讲道家司布真， pernah memberitahu kepada jemaatnya, 那么告诉他的会友， saya tidak tahu bagaimana harus menjelaskan ini. 那我不知道应该怎么解释这件事 Saya 情， tidak bisa menceritakan bagaimana. 我也不
知道应该怎么去讲述这件事 Tetapi 情。 saya percaya 当我相信， bahwa para malaikat Tuhan banyak terlibat dalam urusan-urusan di dunia ini. 那么上帝的使者，他参与世界上各种各样的事物。 Anda tidak sendirian. 你不是单独的一个人， Saudara yang dikasih 各 Tuhan. 位亲爱的弟兄姐妹， Sekali lagi, 我再一次强调， pengalaman tidak boleh menjadi dasar kepercayaan. 经验不可以成为你信心的基础。 Yang menjadi dasar kepercayaan kita adalah Tuhan yang menyertai kita. 上帝的同在要成为我们信心的基础。 Karena itu saudara, jangan mengambil kesaksian-kesaksian itu sebagai dasar iman kita. 所以你不要用这些见证成为你信心的基础。 Kesaksian-kesaksian yang benar itu bagus. 那么那些真正的信心见证是好的， Saudara bagus, saudara bisa bersyukur. 你可以为这些好的见证感谢主。 Asalkan pengalamannya itu, kesaksian itu benar ya. 这个见证是真实的。 Kalau kesaksian itu bohong, itu tidak bisa. 若是那个见证是假的，我们就不能接受。 Hanya Tuhan yang tahu. 上帝知道， Tetapi saudara, yang menjadi dasar iman saudara dan saya adalah Tuhan. 你我信心的基础是上帝本身。 Sehingga saudara kita tidak menjadi orang yang nantinya membanding-bandingkan dengan 那 orang 么我 lain. 们就不要成为一个跟别人做比较的， Kita juga tidak menjadi orang yang iri hati kepada orang 我 lain. 们也不向别人有个嫉妒的心， Ataupun kita menjadi orang yang sombong dibandingkan orang 或 lain. 者跟别人来比，我们成为一个骄傲的人。 Karena yang menjadi sandaran kita Tuhan. 因为我们所依靠的是上 Sekali lagi 帝， sudah tidak ada yang lebih besar dari Tuhan kan? 没有比上帝更伟大的， Nggak ada. 没有比上帝更大的。 Kalau tidak ada yang lebih besar dari Tuhan, saudara dan saya bersandar kepada Tuhan, ya sudah semua sama. 那我们依靠上帝，大家都一样的， Itu semua kedaulatan Tuhan. 这完全是上帝的主权。 Saya tidak bisa cerita mengenai banyak sekali cerita mengenai pengalaman beberapa orang Kristen yang juga ikut kapal Titanic. 那我不能完全解释在铁达尼船上的一些基督徒的见证， Saya ada beberapa cerita yang lain. 还有其他的这个见证。 Saya ceritakan yang Charles ini saja. 我只讲到这个查勒的经历。 Tiba-tiba teringat sebelum dia mungkin merasa mau mati. 当时他觉得可能会死掉的， Karena sudah tenggelam. 已经沉下去了。 Gimana bisa berjuang untuk melepaskan diri dari jepitan ventilasi? 怎样可以从这个抽风机这个夹缝里跑出来 Pasti？begitu kuat. 非常的有力。 Tapi terlintas firman Tuhan. 但是因为他想到上帝的话， Lalu saat itu setelah dia mengingat satu ayat firman Tuhan, terjadi ledakan yang membawa dia meluncur seperti peluru kendali ke 他就 atas. 想到这个诗篇的一句话，就突然爆炸了，把他爆出去了。 Dan dia diselamatkan. 他得恩的拯救了。 Ada juga yang lain. 还有其他的人， Ada juga pendeta. 有个牧师， Gak diselamatkan. 没有蒙拯救， Mati. 但是去世了。 Tapi pendeta itu sudah berenang mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitar yang mau tenggelam. 但这个牧师向周边的要沉沦的人传福音， Percayalah kepada Yesus. 相信耶稣， Yesus juru selamat. 耶稣是救主， Mengakuilah 要 dosa-dosa. 头认罪， Dia selamatkan banyak orang. 他拯救了很多的人。 Tapi pendeta itu akhirnya mati. 但这个牧师最后也沉沦了，死亡。 Pengalaman mana yang saudara mau? 你要怎样的经验呢？ Pengalaman Charles atau pengalaman pendeta? 这个查勒斯的经验呢，还在牧师的经验 Kalau egoisnya kita, pengalaman Charles yang kita mau. 若是按照我们的私心，我们要这个查勒斯的经验 Kita maunya yang selamat. 我们要平安。 Tapi yang selamat secara fisik sudah. Itu bukan selamat yang sesungguhnya. 但是肉体的平安不是真正的平安， Tapi selamat jiwa itu yang paling penting. 灵魂的拯救是真正的平安。 Karena itulah pengalaman tidak boleh jadi dasar iman kita. 所以经验不能成为我们信心的基础。 Firman Tuhan
上帝的话， membaca dan merenungkan firman Tuhan. 我们要群度思考神的话。 Inilah yang Tuhan katakan juga kepada Yosua. 这也是上帝对约书亚的吩咐。 Jangan lupa ayat 8. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah siang dan malam. 这律法书不可离开你的口，总要作业思想。 Saudara, merenungkan firman Tuhan dan membacanya. 我们要读作业思想神的话， Itu penting sekali. 这非常的重要。 Saudara, dalam Alkitab Tuhan memerintahkan umatnya untuk membaca dan merenungkan 上帝 firman. 命令他的百姓们要读思考神的话。 Itu Mazmur yang pertama mengatakan sukacita dari orang yang renungkan firman Tuhan siang 诗 dan malam. 篇第一篇已经告诉我们，作业思想神的话的人有福了。 Mengapa saudara kita perlu membaca dan merenungkan 那 firman 为 Tuhan? 什么我们要读、要思想神的话呢？ Supaya kita selalu ingat janji penyertaan 让我 Tuhan. 们不断的记得上帝同在的应许。 Saudara, kita ini sering lupa. 我们常常忘记。 Walaupun kadang-kala saya sudah baca Alkitab puluhan kali. 虽然你说我已经十几次读圣经， Saudara, sampai sekarang pun saya masih membaca. 直到今天我仍然要读圣经 Saya ingat kembali. 让我重新记得。 Ya, kadang-kala dalam kehidupan kita lupa. 因为在我们的人生道路中，我们会忘记。 Saudara, misalnya dalam kondisi keadaan ekonomi lesu. 当我们看到这个经济疲软的时候， Saudara terus pikirannya itu terus nggak? 你一直不断的想到那个经济的问题。 Satu hari pelanggan nggak ada yang datang lagi. 今天没有顾客来光 Kalau 顾 dulu pelanggan nggak bisa dihitung. 过去呢顾客多得不得了 Karena saudara sudah begitu gembiranya jadi nggak menghitung lagi. 因为太高兴了，你就不再数算。 Banyak orang datang ke toko saudara, bisnis saudara. Wah, saudara bersukacita, cuan banyak. 因为很多人来光顾呢，你赚了很多钱，你就不再去计算了。 Puji Tuhan. 感谢上帝 Tapi ketika mulai sepi, 这个生意暗淡的时候 saudara mulai hitung. 你就再开始算了。 Aduh, hari ini yang datang cuma 5 orang. 今天来光顾的只有5个人 Aduh, cuannya cuma sedikit. 只赚了很少的 Ini kalau dalam 1 minggu apakah bisa nutup ongkos listrik ya? 这一个礼拜的收入是不是能够涵盖这个电费、水费呢？ Apalagi kalau ternyata saudara dah ada pelanggan 1 hari. 若是一天没有顾客来到 Aduh, lebih ngeri lagi. 你觉得非常的心寒， Ngeri-ngeri sedap katanya. Iya. 你心里就很难过呢。 Saudara lupa kepada firman Tuhan. 我们就忘记了上帝的话。 Saudara, karena itulah baca firman Tuhan tiap hari. 所以每一天必须要读神的话。 Seperti tadi Charles, 就好像刚才的 Charles， tidak tahu kenapa dia bisa-bisa tiba-tiba diingatkan Mazmur. 为什么他忽然间会记得诗篇的话呢？ Ayat yang dia ingat itu terpaut satu ayat dari ayat yang dikutip setan mencobai Yesus. 那么他所记得的哪一句话跟魔鬼试探耶稣的话很相近？ Mazmur 91 ayat 12. 就很91 ayat 9 12. 诗篇91篇第12节， Bahwa Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk menatang tangannya sehingga kakimu tidak terantuk 上 oleh 帝要差遣的使者托住你的脚，不落在地上。 Saudara, ayat yang diingat oleh Charles itu berakhir setelah dia mengingat firman itu. Dia diledakkan oleh tengkel kutu itu. Oleh tungku ya, tungku untuk keluar dari tenggelamnya. 当他记得这一节圣经的时候，突然间那个发动机爆炸了。 Saudara, itulah penyertaan Tuhan. 这是上帝的同在， Firman Tuhan tiba-tiba diingat. 他忽然间记得神的话。 Saudara, apa yang kita ingat dalam kehidupan kita? 那我们的人生，你记得什么呢？ Yang lebih kita ingat adalah
deposito kita. 我们想到是我们在银行的 Yang 存 kita 款 ingat adalah rumah kita. 我们的家 Yang kita ingat adalah apa-apa saja dari Dan- hidup kita. 我们人生的各样事物。 Tapi apakah kita lebih ingat firman Tuhan? 你是否还记得神的话吗？ Kita sendiri yang menilai diri kita 那我 masing-masing. 们自己评论自己吧。 Tuhan ingatkan kepada Yosua, 上帝提醒约书亚， mengapa membaca dan merenungkan firman? 为什么要思想神的律法？ Supaya engkau bertindak hati-hati, 因为你要谨慎， tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. 不可偏离左右， Jelas itu. 很清楚的告诉。 Saudara, karena itulah ketika kita semua belajar firman Tuhan, 当我们学习上帝的话， supaya kita tahu 让我们 mana 知 yang kita 道 harus 我们 lakukan. 必须要做什么， Kita tidak menyimpang ke kanan 我 atau 们 ke 不 kiri. 偏离左右。 Dan yang lebih penting adalah 更重要的， iman dikuatkan dan hati pikiran menjadi teguh. 我们的信心、我们的信誓意念被坚定起来。 Jadi saudara, percaya kepada Tuhan 让我们相信上帝， tidak bisa lepas dari membaca dan merenungkan firman. 跟明白神的话、度思想神的话有密切的关系， Tidak bisa dilepaskan. 不能脱开。 Orang yang mengatakan dia percaya Tuhan, 若你说你信靠上帝， ternyata nol dalam pemahaman firman 可 Tuhan. 是你对神的话没有认识， Berarti saudara, apakah dia betul-betul percaya Tuhan? 说明他不是真正明白认识上帝。 Tidak. 没有， Karena Tuhan telah memberikan Alkitab untuk orang percaya. 因为上帝已经把这个圣经给我们相信的 Dari 人。 banyak buku-buku kesaksian yang saya baca, 我所读的很多见证， tentu buku kesaksian yang dipertanggungjawabkan. 当然是我们可以负责任的见证。 Semua orang yang mengatakan percaya Tuhan, 所有说相信上帝的人， dia cinta akan firman Tuhan. 他何等爱慕神的话。 Saudara, saya tidak menghakimi saudara, 我没有判断你们， tetapi saudara dan saya harus menguji diri sendiri. 但你我必须自己考验。 Kita katakan kita cinta Tuhan, 若是我们说爱主， tapi ternyata kita tidak cinta Alkitab firman-Nya. 但我们没有爱慕圣经神的话， Kau tidak cinta Tuhan. 那你就不是爱主的人 Kau 了。 katakan kenal Tuhan, 你说认识上帝， ternyata engkau tidak belajar firman 但你 baik-baik, 没有好好学习上帝的 tidak 话， mengenal Tuhan dengan 你 baik. 就不好好的认识上 Tuhan yang 帝。 seperti apa yang kau kenal? 你所认识的上帝是怎样的一位？ Tanggal 1 Januari saya khotbah. 正月1号的时候，我 Saya 讲 katakan 到 Leo Tolstoy, 我跟你们说这个托尔斯泰这个人， ya orang Rusia, 他是个俄罗斯人， memang dari Ortodoks Rusia. 他是俄罗斯的更正教会、东正教会。 Dia akhirnya sungguh-sungguh percaya Tuhan. 他后来呢，真正认识上帝， Hanya ada 2 Allah. 有2个上帝。 Allah yang pertama ini yang mayoritas dipercaya oleh banyak orang. 那是大部分人所认识的上帝。 Kalau saya tambahi, mungkin banyak orang Kristen memahami Allah yang pertama ini. 可能有很多的基督徒，他觉得上帝是怎样 Yaitu 的， Allah yang harus melayani manusia. 那就是服侍人的上帝。 Kalau doa minta dikabulkan. 我们祷告求上帝成全， Jadi Allah yang dibuat oleh manusia. 是人的所做成的上帝。 Tolstoy mengatakan Allah yang begini nggak ada. 那么托尔斯泰说，这样的上帝是没有 Yang 的。 ada adalah Allah jenis yang kedua. 那么有的呢是第二种的上帝， Itu Allah yang harus disembah dan dilayani oleh 那 manusia. 是我们必须敬拜侍奉的上帝， Allah yang berdaulat. 这是有主权的上帝。 Allah yang mengatur seluruh jalannya sejarah. 上帝管理人类的整个历史。 Nah, ini Allah yang demikian ini yang dinyatakan disaksikan dalam Alkitab. 那这是圣经里面所见证的上帝。 Saudara yang dikasih Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， ada seorang penjual buku rohani 有一个买卖属灵书籍的人， namanya Forsyth. 他名字叫 Forsyth， Dia juga menjual Alkitab. 他也卖圣经， Dia sering bepergian
他常常出远门 Dan salah satu tempat yang dia suka kunjungi adalah Bohemia. 他最喜欢去的地方叫波黑米亚。 Ya. Ketika dia melintasi daerah itu, 当他经过这些地方， dia tahu di situ banyak orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. 那知道有很多人说自己是基督徒， Tapi kembali lagi karena pengaruh ajaran Katolik dulunya. 那是过去说天主教的教导。 Orang awam tidak boleh baca Alkitab. 那么当时一般人不能读圣经的， Alkitab hanya khusus untuk imam-imam, untuk 那么这 hamba 圣 Tuhan. 经只给那些传教士或者祭司专用的。 Karena itu orang awam tidak boleh membaca apalagi mengartikan Alkitab. 所以普通人不能够读圣经，也不能解释圣经。 Nah, ketika dia berjalan di daerah itu, 当他经过这些地方， dia menjadi kaget. 他很吃惊。 Ada seorang tukang kunci. 那有一个做这个门校钥匙的人， Saudara ingat tukang kunci juga orang yang dianggap tidak terlalu kelas atas. 一般呢都不认为他们是这个社会上高等的人。 Tapi dia kaget karena orang ini, tukang kunci ini mengenal baik-baik firman Tuhan. 因为这个人对神的话很熟悉， Lalu dia mendengar kisahnya. 那么他就听到他的这个见证。 17 tahun sebelumnya 17年以前， ada orang yang membakar Alkitab. 有人焚烧了圣经， Mungkin itu karena larangan dari gereja, orang-orang yang menyebarkan Alkitab untuk orang awam. 可能这是因为教会命令不可以把圣经分传给这个普通人、一般人。 Saudara kalau cari kisah sejarah gereja, saudara tahu. 若是我们学这个教会历史，我们就知道， Ketika gereja tidak mengizinkan orang awam membaca Alkitab, 当教会不允许普通人读圣经， tapi ada beberapa orang-orang yang dipakai Tuhan menerjemahkan Alkitab dan berani mencetak Alkitab. 但也有人勇敢的翻译圣经、印刷圣经， Coba disebarluaskan. 他们尽量的把圣经传开。 Mungkin saudara orang ini cepat-cepat membakar Alkitab. 可能这个人他很快的去烧圣经， Wah, ya pasti disobek-sobek saudara dibakar. 他把圣经烧掉。 Tapi saudara oleh karena angin yang kencang, 可能因为风吹得很大， saudara ada 2 lembar yang terbakar, sebagian itu terhembus angin. 那么有2张纸被烧一半以后被风吹开， Dan tiba-tiba ditemukan oleh tukang kunci tersebut. 那么被这个做钥匙的人收到。 Dan firman Tuhan yang dibacanya dari lembaran itu, 他所读到的这一个片段呢， dari Matius 24. 是马太福音第24章， Langit dan bumi akan berlalu, 天地要改变， tetapi perkataanku tidak akan berlalu. 但我的话却不能改变。 Dia begitu terkesan sekali dengan ayat 那 Alkitab. 他对这一句话感觉到很深刻印 Langsung 象， dia menyadari, 他醒悟得到， ini Alkitab 这 firman 是 Tuhan. 上帝的话。 Dan cepat-cepat bersama anaknya, dia menyelamatkan satu Alkitab. 以后他跟他的儿子去抢救一本圣经， Dan mulai membaca Alkitab 他 dan 慢慢 merenungkan. 来读这个圣经， Sehingga imannya dikuatkan dalam menghadapi berbagai macam 以至于他的 kesulitan. 信心在经历各种患难的时候被建立起来。 Saudara yang dikasih Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， kalau zaman kesusahan terjadi, 若是困难的环境领导， tinggal saudara sendirian, 只剩下你一个人， saudara mau bergantung kepada siapa? 你要依靠谁呢？ Saya tidak bisa telepon saudara. 我不能跟你通电话， Saya mungkin terpisah dari saudara. 我跟你已经离开分离了。 Saudara, manusia bisa saling dipisahkan, bukan? 是我们人可以分开， Tapi ingat, Tuhan tidak terpisah dari kita. 但是上帝没有跟我们分离， Bergantunglah selalu kepada Tuhan. 所以我们必须要仰赖上帝。 Dan kalau saudara setiap hari membaca firman, 若是我们每一天读神的话， saya percaya firman Tuhan bisa menguatkan
hati saudara. 我相信上帝的话会坚定我们的心 Untuk 智， percaya kepada dia. 让我们完全相信他。 Ya, ketika keadaan yang paling sulit apapun. 就在最混乱的环境里面， Itulah kepada Yosua. 就好像约书亚一样， Kuatkan dan teguhkan hatimu. 要坚定刚强你的心智， Percaya kepada Tuhan. 要信靠上帝， Bukan pada pengalamanmu. 不是要靠你的经验， Baca dan renungkan firman. 要读默想神的话， Tidak ada resep yang lain. 没有其他的药方。 Inilah resep yang paling mujarab dari Tuhan. 这是上帝给我们最好的药方， Untuk jiwa kita semua. 这是对我们的心灵生命有关 Untuk 系， hidup kita 是 semua. 我们的生活需要。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Berkati firman-Mu ya Bapa yang telah kami dengar. 天父，求你赐福我们所聆听的话语， Tolonglah seluruh umat-Mu ya Tuhan. 也帮助你所有的信徒， Seperti nasihat Tuhan kepada Yosua. 就好像你对约书亚的勉励， Kuatkan, teguhkan 你 hatimu. 要刚强壮胆。 Memang Yosua mengalami banyak pengalaman. 约书亚有很多的经验， Menyaksikan banyak perbuatan 他 Tuhan. 见证了上帝很多的作为， Hampir 40 tahun 40年之久， mengikuti Musa. 跟随摩西， Melihat semua perbuatan Tuhan. 看见上帝的所有作为， Tuhan tetap katakan kuatkan, 让 teguhkan 上帝 hatimu. 仍然说你要刚强壮胆， Aku menyertai 我 engkau. 与你同在。 Tuhan kau memerintahkan Yosua untuk tidak bergantung pada pengalamannya. 你吩咐约书亚不要靠经验， Tapi percaya kepada Tuhan dan penyertaannya. 而是要相信上帝的同在， Dan membaca, merenungkan firman 要 Tuhan. 不断作业思想你的话， Supaya tidak menyimpang ke kanan ataupun ke 不 kiri. 至于偏离走右。 Tuhan tolong firman-Mu ini. 主啊，你帮助你的话， Kami ingat dengan baik-baik 让我们 dalam 好好 hidup 的 kami. 记着， Memasuki tahun 让我们进 2025. 入新的一年。 Kami tidak tahu yang akan terjadi ke depan. 我们不知道前面要发生怎样的事情， Termasuk hidup kami 也 Tuhan. 包括我们的人生。 Tapi Tuhan nasihatkan kepada kami. 但你已经劝勉我们， Percaya kepada Tuhan yang menyertai. 让我们信靠上帝的同在， Terus berjuang membaca dan merenungkan 不 firman 断的 Tuhan. 读思想你的话。 Berkatilah ya Bapa. 天父，求你赐福我们， Anak-anakmu 赐 sekalian. 福你的每一个儿女们， Biarlah kami semua dikuatkan dan diteguhkan 让我们 hati 每 kami. 个人的心智被坚定。 Dengar doa kami. 垂听我们的祷告， Dalam nama Tuhan Yesus 奉靠 Kristus. 主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Saya serahkan kembali